Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang alhamdulillah istiqamah bersama kami untuk meneruskan pengajian kitab iaitu Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, yang mana kita pada hari ini meneruskan pada fasal pertama pada menyatakan adab qada hajat atau adab menunaikan hajat pada muka surat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Faslun, fasal pada atau fasal pertama pada menyatakan adab qada hajat atau adab menunaikan hajat. Maksud adab menunaikan hajat adalah adab untuk masuk dan keluar daripada Baitul Khala. Baitul Khala itu adalah bilik air lah. Okey. Maka apabila engkau hendak masuk ke dalam tandas, sama ada hendak qada hajat atau lainnya, maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri, dan pada ketika itu baca olehmu. Jadi kalau kita nak masuk tandas, adabnya adalah memakai kaki kiri, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Lalu, dan pada ketika itu baca olehmu. Bismillahi a'udzu billahi minar rijsi wal khabisi al-mukhbisi syaitanir rajim. Yang mana bererti iaitu apa? Dengan nama Allah aku berlindung dengan Allah daripada kekotoran najis yang jahat lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Ingat, Bismillahi a'udzu billahi minar rijsi an-najisi al-khabisil mukhbisi syaitanir rajim. Okey. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita. Dan pada ketika masuk tandas itu jangan berserta sesuatu yang tersurat nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana nama Allah Subhanahu wa taala adalah Asmaul A'zam, iaitu nama-nama yang agung. Maka haram untuk dibawa masuk ke dalam bilik air atau masuk ke dalam tandas. Ini adalah ditakutkan kerana menghina nama-nama Allah yang mulia. Dan segala sifatnya, juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dibawa masuk ke dalam tandas. Dan Al-Quran, begitu juga membawa mushaf Al-Quran. Kita dilarang untuk membawa mushaf Al-Quran ke dalam tandas. Dan segala nama malaikat, juga nama malaikat, dan segala nama anbiya, iaitu nama para nabi, juga tidak boleh dibawa masuk. Kerana apa? Kerana yang demikian itu makruh. Sedangkan nama nabi, ini adalah makruh untuk dibawa masuk ke dalam tandas, iaitu nama malaikat dan nama nabi. Dan demikian lagi pada ketika masuk tandas itu jangan terbuka kepalamu. Jadi kepala kita jangan dibuka. Sebab itu kita disunatkan untuk menutup kepala kita. Dan lagi seyogyanya, iaitu sebaiknya, pakai olehmu cerpu. Cerpu ini adalah bahasa Jawi lama yang memiliki erti capal. Capal itu slipper lah. Capal atau alas kaki. Jadi pakai capal atau alas kaki, iaitu cerpu, ke dalam bilik air. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kalau di mana-mana
Di dalam Islam, terutama di rumah-rumah Islam, yang mana bilik air mesti ada cerpu, mesti ada selipar, mesti ada terumpah dan lain-lain, supaya bila kita masuk, kita memakainya. Hikmah di sebalik ini, kerana bilik air penuh dengan najis, sehingga kan ditakutkan apa yang kita pijak adalah najis. Dan kita takut kita keluar membawa najis, dan najis itu akan tersebar di rumah kita. Ini adalah ihtiyat kita panggil. Dan hendaklah engkau dahulukan akan kaki kananmu ketika keluar darinya. Jadi bila keluar daripada bilik air, dikhendaki untuk menggunakan kaki kanan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan dibaca olehmu, Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Yang memiliki erti apa, tuan-tuan? Iaitu apa? Maksudnya, segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku segala yang tiada baik dan mengekalkan bagiku segala yang bermanfaat. Okey. Seyuknyanya disediakan batu ataupun air dahulu daripada qada hajat. Jadi bila nak qada hajat, sebaiknya dah lengkap alat-alatnya. Dan dalam Islam, alat yang digunakan untuk beristinja, kita panggil istinja ni membersihkan kubul dan dubul ni lah. Kan? Beristinja adalah dengan batu dan air. Okey. Dan jangan istinja dengan air pada tempat qada hajat, melainkan pada yang disediakan padanya qada hajat. Jadi jangan beristinja dengan air yang bukan digunakan untuk qada'il hajat, melainkan memang ia adalah air dah memang untuk qada'il hajat. Jadi kita tak ada masalah lah. Konteks kita di Malaysia, air dah memang mengalir ke bilik air. So tak ada masalah. Dan sunat istibra'. Apa itu istibra'? Istibra' itu adalah melawaskan atau membersihkan. Iaitu apa? Menganggap biar bersih, biar betul-betul bersih pundi kencing tersebut daripada najis. Maksud dia betul-betul nak rasa hilangkan habis. Dengan cara berdehem misalnya. Kemudian daripada kemih, iaitu buang air dengan berdehem-dehem. Sebab itu kalau ada yang tanya, Ustaz, mana ada berdehem-dehem ini termasuk dianjurkan dalam Islam? Siapa kata tak ada? Ada dalam kitab-kitab. Imam Al-Ghazali sebut, dalam Ihya Ulumuddin ada sebut, dan sumber-sumbernya juga jelas dalam bab ini. Kerana apa? Tujuan dia adalah untuk ihtiyatan, biar betul-betul keluar. Kerana apa? Bayangkan kalau kita tidak berdehem dan air kencing itu berada di dalam antara pundi kencing, itu tidak ada masalah. Dia tidak najis, bukan dia, maksudnya dia tidak membatalkan wudu atau solat lagi. Ya, akan tapi bayangkan bila kita sedang nak solat atau kita sedang solat, tiba-tiba rasa tak sedap dan keluarlah najis itu daripada zakar kita dan terkena pada seluar dalam. Misalan dia, maka kita akan menanggung najis, tidak sahlah solat tersebut. Ada yang kata, Ustaz, kalau tak tahu tak apa. Memang kalau tak tahu tak apa. Tapi by the time kita buka seluar nak masuk bilik air, ternyata ada bekas air kencing. Hukum fiqah dia macam mana? Hukum fiqah dia berarti kalau dia masih indahul yasa'u. Jadi bagi dia ada waktu yang cukup. Yasa' itu maksudnya cukup bagi dia untuk menunaikan solat tersebut, maka dia kena qada lah solat dia. Misalan dia, kalau masih dalam waktu ketika orang yang melakukan ibadah dan ternyata zahir bahawa tadi menanggung najis. Itu kes dalam ilmu fiqah. Dia ada pembahasan kalau orang yang solat dan ternyata waktu dia solat dia tidak rasa ada benda najis, setelah solat baru dia tahu ada najis. Apa hukum dia? Maka dia kena i'adah solat, mengulangi solat tersebut. Okey. Dan berdehem-dehem dan dilakukan dengan jari tangan di bawah zakar. Sebab pundi kencing yang menanggung air kencing itu adalah yang berada di bawah zakar. So, kena keluarkan dan pastikan betul-betul istibra'. Ini bagi laki lah, bagi perempuan tak ada. Jadi ini adalah pentingnya untuk menjaga kebersihan. So, berdehem itu adalah salah satu cara untuk istibra' dan selain itu mengeluarkannya. Okey.
Dan kata Syekh Ibn Hajar rahimahullah di dalam kitab Minhajul Qawim. Al-Minhajul Qawim ni apa? Iaitu kitab karangan Syekhul Islam Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ya, sebab itu ada yang mempertikaikan bahawa Hidayatul Salikin ini bukan terjemahan bagi Bidayatul Hidayah. Saya kata betul, Bidayatul Hidayah ini kitab dia kan. Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijriah. Sedangkan Ibn Hajar Al-Haytami meninggal tahun abad ke-10 Hijriah. Walau bagaimanapun, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani adalah menggabungkan dua-dua, iaitu menggabungkan dari terjemahan sebagai panduan kepada kitab Bidayatul Hidayah, dicampurkan dari berbagai kitab lain untuk melengkapkan silibus mubtadiin, silibus permulaan dalam ilmu tasawuf. Dan Imam Ibn Hajar, seorang ulama fiqh yang terkenal, apa dia kata? Lakin ikhtara jam'un wujubahu. Tetapi dipilih oleh kebanyakan ulama wajib istibra' kemudian daripada kencing itu. Jadi menurut sebagian ulama justru wajib istibra'. Kerana apa wajib, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana istibra' tersebut kalau tidak dilakukan akan menyebabkan keluarnya najis. Dan ini akan menyebabkan perkara yang fardu akan terbatal. Jadi ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak akan sempurna melainkan dengannya suatu perkara yang wajib tersebut, maka perkara tersebut akan menjadi wajib juga. Maka oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kita beristibra' hukum dia adalah wajib menurut sebahagian ulama, dan ini ikhtara jam'un wujubahu, iaitu segolongan ulama memilih untuk mewajibkan istibra'. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi wujubihi qalahu al-Qadi wal-Baghawi wa jara alaihi an-Nawawi fi syarhi Muslimin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Jadi apa? Dan di terjemahan dia, dan dengan wajib istibra' itu mengata akan dia oleh Al-Qadi, iaitu Qadi Husain. Dalam mazhab Syafi'i bila disebut Al-Qadi maksud dia Qadi Husain. Dan Al-Baghawi, pengarang kitab At-Tadhhib di dalam mazhab Syafi'i, Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Dan berlaku atas yang demikian itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Muslim, kerana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sucikan olehmu daripada kencing itu istibra'. Kemudian daripada kencing itu, maka kerana kebanyakan siksa kubur itu daripada orang yang tiada istibra' daripada kencingnya. Jadi kebanyakan siksa kubur adalah kerana dia tidak istibra' daripada kencingnya. Jadi diambil dari hadis Rasulullah SAW, tanazzahu minal bauli fa inna amata azabil qabri minhu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan jangan engkau buka auratmu dahulu daripada sampai kepada tempat duduk bagi qada hajat itu. Jadi jangan buka aurat sampai kita duduk bila nak qada hajat. Jadi belum duduk qada hajat, kita jangan buka aurat kita. Nah, itu maksud dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan jangan engkau hadapkan ke matahari dan bulan. Jangan menghadap matahari dan bulan. Dan ini maujud, iaitu wujud di dalam kitab-kitab fiqh dijelaskan yang sama tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan jangan engkau menghadap kiblat, jangan juga kita menghadap kiblat. Dan jangan engkau belakangkan akan dia, membelakangi kiblat pun tak boleh. Dan jangan engkau duduk qada hajat di dalam air yang tenang. Jangan qada hajat pada air yang tenang. Okey. Dan jangan engkau kencing atau berak di bawah pohon kayu yang berbuah, kerana ditakutkan nanti kalau buah tersebut jatuh terkena najis. Tak boleh. Dan jangan engkau kencing ataupun berak di dalam lubang tanah. Okey, dalam lubang tanah sebab apa? Kalau contoh dia dah ada lubang, kita datang-datang dah ada lubang, kita buang kat situ, takut ada binatang kat situ, takut kita kena patuk ular ke dan lain-lain. Ini diajarkan. Dan jangan engkau kencing pada tanah yang keras. Sebab apa? Kalau kencing kat tanah keras, dia akan merecik seperti batu. Dan pada tempat angin berhembus. Dan jangan bila ada angin, kerana memeliharakan dari terpercik najis. Sebab kita kalau boleh untuk menjauhkan diri kita daripada najis.
Dan hendaklah engkau bertekan pada ketika dudukmu di atas kaki yang kiri. Kalau boleh, buang tu dia sengit ke kiri kerana biar tekan bagi kiri. Macam tu. Dan jangan kencing padahal engkau berdiri, melainkan dalam keadaan darurat. Nak buang air kencing terutama lelaki, tak boleh kencing berdiri, kan? Jangan kencing berdiri. Jadi sebaiknya untuk melakukan qada'il hajat bagi lelaki dengan cara duduk. Kita kena ajak anak-anak kita, kalau ibu-ibu semua, makcik-makcik, aunty-aunty, ajak anak-anak yang muda, yang lelaki ini jangan kencing berdiri. Kencing kena duduk. Itu adab kencing yang betul. Dan dihimpunkan olehmu pada istinja itu antara memakai air dan batu. Jadi istinja itu dihimpunkan pakai air dan batu. Maka hendaklah engkau sapu pada tempat istinja itu dengan 3 buah batu atau 1 batu, tetapi ada baginya 3 penjuru. Jadi kalau nak istinja pakai 3 batu. Kalau tak jumpa 3 batu, berarti 1 batu yang ada 3 penjuru. Ini bagi orang yang tidak memiliki air. Kalau ada air, dengan air pun dah cukup. Tapi lebih baik mengumpulkan ketiga-tiganya. Okey. Dan hendaklah batu istinja itu suci lagi kesat, supaya dia boleh qal'u. Qal'u itu adalah menarik, membersihkan, mengutip, membersihkan tempat najis tersebut. Dan hendaklah batu istinja itu suci lagi kesat, sekira-kira menghilangkan rupa najis itu. Bila dia letak tu batu tersebut, dia korek benda tu, dia betul-betul akan mengangkat seluruh najis. Itu maksud dia. Okey. Dan demikian lagi engkau sapu zakarmu 3 kali dengan 3 batu atau 3 tempat 1 batu. Okey, lalu engkau sapu zakarmu 3 kali dengan batu atau 3 tempat 1 batu. Jadi 3 penjuru 1 batu. 3 tempat tak penjuru tak apa dalam bab untuk air kencing, iaitu ada pembersihan kubul. Okey. Dan jikalau tiada suci dengan 3 kali itu, maka engkau lebihi akan dia sehingga menjadi 5 kali atau 7 kali hingga suci. Nak lebihkan boleh, tapi kita buat witir. Witir tu adalah ganjil. Seperti 3, iaitu 5. Kalau 3 tak cukup, 5 atau 7 kali sampai betul-betul suci. Inti dia bersih. Dan jangan engkau istinja dengan tangan kananmu. Jangan istinja dengan tangan kanan. Sebab ini tangan yang dihormati. Okey, tangan yang kita buat makan. Okey, melainkan dengan tangan kiri juga. Iaitu kena buat dengan guna tangan kiri juga. Dan engkau baca pada ketika selesai daripada istinja itu di luar tandas, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Maksud dia, ya Allah, bersihkan hatiku daripada sifat munafik dan pelihara kemaluanku daripada keburukan. Okey. Dan hendaklah engkau gosokkan tanganmu kemudian daripada selesai istinja itu ke bumi atau kepada sesuatu, kemudian maka basuh akan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, itu adalah adabu baitul khala'. Adab masuk ke dalam bilik air. Masuk bilik air lah. Sekarang kita masuk kepada bab adat berwuduk. Iaitu fasal kedua pada menyatakan adab mengambil air sembahyang ataupun wudu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Apa dia kata? Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila selesai daripada istinja, jangan ditinggalkan bersiwak. Dia bersiwak dulu. Bersiwak tu, siwak tu lah kan. Okey, kerana sabda Nabi SAW, as-siwaku mutahharatun lil fammi wa maradatun lirabbi wa muhiddatun lil basari. Maksud dia apa? Iaitu apa? Iaitu maksudnya bersiwak itu menyucikan bagi mulut, lagi meredakan bagi Tuhan dan menerangkan bagi mata. Ini adalah rawahu An-Nasa'i wa Tabrani. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tabrani. Dalam kitab At-Tarhib wa Tarhib juga menukilkan tersebut. Okey. Berarti ini adalah bersiwak. Pakai gosok gigi boleh? Boleh. Sabda Nabi SAW lagi, apa dia kata? Salatun bisiwakin afdalu min 70 salatan. Iaitu apa?
Itu disebut apa? Iaitu solatun bisiwak. Satu solat dengan bersiwak itu terlebih afdal daripada 7 solat dengan tiada bersiwak. Nampak tu? Solat bersiwak itu lebih afdal daripada 7 solat tanpa ada siwak. Kita kena biasakan siwak. Mungkin agak berat, tapi tak apa, kita kena belajar. Dan sabda Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amaratuhum bisiwaqi inda kulli salatin. Yang bermaksud iaitu apa? Jikalau tiada yang tadi itu solatun bisiwaqi afdal daripada 70 itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Abu Nuaim. Abu Nuaim ni yang sahib Hilyatul Auliya. Dan sabda Nabi laula asyuqa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, iaitu muttafaqun alaih. So apa dia kata? Jikalau tiada kesukaran atas umatku, nescaya aku suruh dengan suruhan wajib mereka itu dengan bersiwak pada tiap-tiap solat. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah Sahih Bukhari. Lalu diteruskan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu apa kata dia? Tetapi jangan bersiwak pada ketika puasa, kemudian daripada gelincir matahari. Jadi kalau dah tergelincir matahari ba'da zawal, ba'da zawal tu zuhur lah. Bila dah masuk waktu zuhur, bagi orang yang berpuasa sebaiknya tidak bersiwak, kerana yang demikian itu makruh. Justru bersiwak bagi orang yang berpuasa itu makruh. Okey. Dan kemudian daripada itu, apa dia sebut? Maka engkau duduk pada tempat yang tinggi, padahal menghadap kiblat, supaya tiada kena akan engkau percikan air dan baca olehmu. Jadi kita tinggi supaya air mustakmal itu tak kena pada kita. Itu maksud dia. Dan dibaca olehmu, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa'udzu bika rabbi an yahduruni. Maksud dia apa? Iaitu apa? Maksud dia dengan nama Allah, iaitu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada bisikan syaitan dan janganlah sampai ia menggangguku. Ini adalah doa ketika hendak berwudu. Kemudian, maka basuh kedua tanganmu 3 kali dahulu daripada memasukkannya ke dalam becana. Jadi, basuh dulu tangan 3 kali sebelum masukkan ke dalam tempat untuk ambil air tersebut. Kan zaman dulu dia bukan pili lah. Kalau pili tu tempat khusus je untuk kumpulkan air. Tapi air ni dibawa dalam becana, dalam baldi, dibawa, disimpan dalam becana-becana air. So, kat sini lah air terkumpul. Zaman dulu susah, tak macam sekarang. So, jadi apa dia kata? Maka dalam hal ini, sebelum masukkan air ke dalam bencana dan baca doa olehmu, apa dia? Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'mi wal halakati. Ya Allah, aku meminta daripadamu akan tuah dan berkat, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Okey. Dan engkau niatkan raf'ul hadas, iaitu niatkan untuk menghilangkan hadas atau istibahatus salah, mengerjakan sesuatu yang bolehkan untuk solat. Jadi bagi orang yang tak boleh berwuduk, dia adalah istinja dengan istibahatus solat. Bukan, ini wuduk. Wuduk ini satu untuk raf'ul hadas atau untuk istibahatus solat. Biasanya ini tayamum yang gunakan untuk istibahatus solat. Okey. Dan engkau kekalkan niatmu itu hingga membasuh muka. Jadi basuh muka, ambil air, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azghari lillahi ta'ala. Ini dia tu. Air pertama kena tu nawaitul wudu'a. Tapi bukan sebut dalam hati dah. Itu nama dia niat. Niat dalam hati kan. Nawaitul wudu'a. Lebih kurang macam tu saya sebut ni sebab nak bagi kefahaman lah. Ustaz, melafazkan niat boleh ke tak? Boleh, sunat. Sebab apa? Dia mengukuhkan perkara yang wajib. Tapi dilakukan sebelum. Jadi, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil azghari lillahi ta'ala. Baru dalam ni diletakkan dalam hati betul-betul. Dia niat untuk berwudu. Dalam mazhab Syafi'i,
Melafazkan niat adalah sunat. Okey, adalah sunat. Dan engkau kekalkan niatmu itu hingga membasuh muka. Kerana tempat wajib niat itu pada ketika membasuh muka. Tetapi sunat diniatkan mengambil wuduk pada permulaan membasuh tangannya. Dan demikian lagi sunat itu berkekalan hingga selesai dari mengambil wuduk. Sunat juga niat wuduk tu dah mula dari basuh tangan sebab nak dapat kesunahan wuduk, iaitu ghuslul yadaini, membasuh kedua kafain, kedua tangan ini sebelum berwuduk, baru niat yang fardu lah, niat yang wajib tu lah, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Okey. Dan demikian lagi sunat niat itu berkekalan hingga selesai dari mengambil wuduk dan mengidamkan atau memudawanahkan niat tersebut dalam hati yang dia sedang wuduk sampai akhir daripada melakukan wuduk. Kemudian maka diambil olehmu air 1 cebok dan berkumur-kumur engkau dengan 3 kali dan baca olehmu ketika itu, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa katharati zikri laka. Apa doa yang kita baca? Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca kitabmu Al-Quran dan untuk memperbanyakkan zikir kepadamu. Ini doa yang kita baca. Kemudian maka engkau ambil pula air 1 cebok. Lepas tu ambil air 1 cebok dan masukkan olehmu ke dalam hidungmu 3 kali. Ambil air, masukkan dalam 3 kali. Dan baca olehmu ketika itu, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta radin anni. Itu wa anta radin anni. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Ustaz, doa ni banyaknya, susah nak hafal. Macam mana Ustaz? Cara dia senang je tuan-tuan dan puan-puan. Minta anak type dalam bahasa Arab atau fotokopi yang ada harakat dia. Lepas tu print kat kertas, laminate cantik-cantik, letak kat tempat wuduk. Tapi kalau bilik air tak boleh lah. Kalau bilik air tak boleh lah, tempat wuduk boleh lah. Sebab bilik air nanti ada tulisan Allahumma dan lain-lain. Ini adalah yang dipanggil dengan Asmaul A'zam. Maksud saya kalau bilik air tandas yang bersama bercampur dengan WC, bercampur dengan jamban misalnya dia, itu tak boleh. Tapi kalau dia ada bilik yang memang untuk mandi sahaja misalnya dia, kat situ boleh, tak ada masalah. Kita anggap itu tempat wuduk misalnya. Contoh dia yang tidak ada tempat untuk qada hajat. Okey. Maka keluarkan olehmu air yang di dalam hidungmu dan cemar-cemar yang ada dalamnya. Maksud dia apa? Ini nama dia istinsyak. Istinsyak itu adalah masuk buang. Okey. Ini guna dia apa? Guna dia untuk membersihkan hidung itulah kan. Dalam dia kita bersihkan hidung dia. Tapi secara moden dia, bagi orang yang ada sakit sinus misalnya, dia memang doktor, macam saya dulu sakit sinus, doktor bagi air spray tu, yang sea water spray tu untuk hilangkan allergic dan lain-lain. Dia kena selalu basuh. Jadi bila saya fikir ini sama je dengan istinsyak di dalam Islam. Ini contoh dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena belajar dan sentiasa melazimi perkara ini. InsyaAllah kalau bersih, insya-Allah kita tak terkena penyakit-penyakit yang kotor. Ini salah satu cara dia. Okey, maka keluarkan olehmu air yang di dalam hidungmu dan cemar-cemar yang ada dalamnya dan baca olehmu ketika itu, Allahumma inni a'udzubika min raihatin nari wa min su'idar. Maksud dia apa? Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Jelaskan? Okey, setelah itu tuan-tuan dan puan-puan, apa dia kata? Summa khudh gharfatan liwajhika. Iaitu apa? Kemudian maka engkau ambil pula air 1 cebok dan basuh olehmu akan muka kamu 3 kali. Ambil air 1 cebok, basuh muka 3 kali daripada permulaan dahimu hingga antara kedua telingamu
dan sampai olehmu air itu kepada tempat tahzif, iaitu tempat yang diadatkan oleh perempuan Arab mencukur akan dia, iaitu di antara hujung telinga dan atas pertengahan dahi. Ni. Dan sampaikan olehmu pula air itu kepada tempat tumbuh rambut yang 4, iaitu kening, misai, kumis dan 2 bulu mata kan. Dan 2 tali hidung, iaitu yang berbetulan dengan telinga hingga ke janggut. Ni. Okey. Dan wajib pula menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh bulu janggut yang jarang. Kalau ada bulu janggut yang itu kena sampaikan. Dan tiada wajib menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh janggut yang tebal. Contoh ada orang janggut dia tebal macam ni Ustaz. Tebal. Macam mana tu, takkan nak tunyuh ke dalam. Dalam hal ini tak ada masalah. Dia cukup di luar saja. Tapi kalau tebal keluar dari sini, kan tak lazim keluar dari sini. Keluar dari sini tebal. Maka dia kena basuh sampai habis. Sampai dalam. Okey. Baca olehmu pada ketika membasuh muka itu, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu ulaika wa la tusawwid wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Hadirin wa hadirat hafizakumullah, maksud dia apa? Ya Allah, putihkanlah mukaku dengan nurmu pada hari yang menjadikan putih muka pada awliya-Mu, iaitu pada hari kiamat, dan jangan engkau hitamkan mukaku dengan kegelapan-Mu pada hari menjadi hitam muka musuh-musuhmu. Okey. Dan sunat menyelat-nyelat janggut. Janggut ni selat-selatkan. Yang tebal ni kita selat-selatkan. Menyelat-nyelat. Dan sunat melebihkan membasuh muka daripada had batas wajib. Jadi sini jadi dinampakkan hurrah. Jadi disunatkan untuk lebih. Lebih kan. Supaya ma la yatimu al-wajibu ila bihi fahuwa wajib. Lalu berdoa lagi kerana kerana sabda, dalil dia apa, hujah dia apa? Kerana Rasulullah SAW bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maksud dia apa? Bahawasanya umatku diseru akan mereka itu pada hari kiamat, padahal keadaan mereka itu bercahaya-cahaya pada bekas wuduk, maka barang siapa kuasa daripada kamu bahawa melanjutkan ia akan hurrahnya, itu maka hendaklah diperbuatnya. Hadis ini adalah muttafaqun alaih, iaitu disepakati antara Bukhari dan Muslim. Dan kehinggaan hurrah itu bahawasanya dibasuh akan setengah lehernya di hadapan kepalanya. Jadi basuh lagi. Dan disunat, dan sunat membasuh mukamu itu 3 kali. Sunat nak basuh muka itu sebanyak 3 kali. Kemudian maka basuh olehmu kedua tanganmu serta kedua sikumu. Okey, 3 kali hingga kedua bahumu, kerana pakaian di dalam syurga itu sampai kepada tempat wuduk itu. Okey. Dan sunat didahulukan membasuh tangan yang kanan, kemudian maka yang kiri. Kanan dulu baru kiri. Dan baca olehmu pada ketika membasuh tangan yang kanan itu, apa doa dia? Allahumma a'tini kitabi. Kerana kita kan nak terima kitab itu tangan kanan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Yang bermaksud, ya Allah, berikanlah kepadaku catatan amalanku pada hari kiamat di tangan kananku, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kita nak orang-orang dalam surah Waqiah dan lain-lain menceritakan orang-orang yang ahli syurga, yang baik, akan menerima amalnya biyaminik, iaitu dengan tangan kanan. Tangan kanan kau yang akan terima nanti. Dan orang yang jahat, yang tidak baik, dan akan menerima kitabnya nanti adalah dengan tangan kiri. Ini yang kita
Kita tak nak. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Dan baca olehmu pada ketika membasuh tangan yang kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali ashabul yamin ashabul shimal. Au min wara'iz zahri. Wara'iz zahri, dari belakang. Maksud dia apa? Ya Allah, aku berlindung denganmu bahawa engkau berikan kepadaku akan catatan amalanku di tangan kiri. Jadi jangan sampai aku terima amalan catatan amalanku dengan tangan kiriku. Jangan sampai. Ataupun engkau berikan kepadaku daripada sebelah belakangku. Kerana apa? Kalau kita buka di dalam kisah ataupun hadis-hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, sampaikan kepada kita tentang hari kiamat nanti, orang-orang yang tidak beriman akan menerima catatan mereka dari belakang. Iaitu apa? Kitab mereka akan sampai di sini, mereka pun mengorek badannya untuk mengambil buku catatannya dengan tangan kiri dan bawa dan keluar untuk bawa catatan dia. Sakit dia macam mana? Itu kisah dia tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita nak yang kalau boleh catatan tu melayar sampai kita pegang. Kita nak kalau boleh tu tangan kanan dan kita bawa amalan kita dengan bangga dan happy. Alhamdulillah amalku banyak tuan-tuan. Sebab itu Imam Ghazali mengajarkan amal tak boleh tinggal. Amal wajib dan kita sentiasa buat dalam keadaan istiqamah. Dan baca olehmu pada ketika membasuh tangan yang kiri itu, Allahumma, ini dah. Kemudian maka sapu sekalian kepalamu seperti engkau membasahkan kedua tanganmu. Basuh kedua tangan lalu sapu. Kenapa dia pakai sapu? Kerana untuk kepala dalam mazhab Syafi'i adalah mashu. Mashu itu adalah seperti ini. Jadi dalam mazhab Syafi'i juga dia bukan mashu atau membasuh seluruh kepala, tapi adalah boleh saja mengambil air dan walaupun hanya hujung rambut macam ni tak ada masalah. Yang penting ada air yang terkena dan dia tidak wajib basuh. Dalam mazhab Syafi'i bukan rukun. Berbeza dengan mazhab Maliki, mereka kena jami'ur ra'si, seluruh kepala. Sebab tu mereka melakukan seperti ini. Tapi sunat dalam mazhab Syafi'i buat juga macam ni seperti mazhab Maliki. Kerana apa? Al-khuruj minal khilafi mustahab. Okey, keluar daripada khilaf itu disunatkan tuan-tuan dan puan-puan, hafizakumullah. Okey, lalu disebut apa ini? Seperti engkau basahkan kedua tanganmu, maka engkau pertemukan hujung jarimu yang kanan dengan yang kiri. Engkau taruhkan keduanya itu di hadapan kepala. Kemudian engkau lakukan kepada tengkukmu. Kemudian engkau kembalikan kedua tanganmu itu ke hadapan kepalamu dan engkau perbuat seperti ini 3 kali. Kan? Ini yang saya sebut tadilah. Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk. Apa maksud dia? Ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu dan turunkanlah kepadaku berkatmu dan naungilah aku di bawah naungan arasy-Mu pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan-Mu. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku daripada sentuhan api neraka. Haramkanlah daripada sentuhan api neraka. Kemudian engkau sapu kedua tangan telingamu di luarnya dan di dalamnya dengan air. Jadi sapu pula telinga dengan luar dan dalam dengan air yang baru dan engkau masukkan akan kedua telunjukmu ke dalam lubang telinga. Sapu olehmu kedua telingamu dengan perut kedua tanganmu. Macam ni. Okey. Boleh faham kan? Dan baca olehmu. Lepas tu doa dia apa? Setiap satu mesti ada doa dia. Doa dia. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Itu adalah doa dia. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini sangat penting untuk kita amalkan. Sebarkan ilmu ini. Sebarkan ilmu ini. Share-sharekan video ini
sharekan live ini, insya-Allah supaya banyak yang dapat beramal. Yang bermakna doa tadi, ya Allah jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang mendengar suatu perkataan lalu mereka mengikuti yang baik-baik daripadanya. Ya Allah perdengarkanlah aku akan suara panggilan syurga di dalam syurga bersama dengan orang yang baik. Kita harap untuk kita akan masuk ke dalam syurga kelak. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Kemudian maka engkau sapu batang lehermu kerana sabda Nabi SAW. Lalu kita kena sapu batang leher kita kerana sabda Nabi apa? Mazhur raqabati amanun minal ghulli yaumal qiyamati. Maksud dia, menyapu leher itu sentosa daripada belenggu pada hari kiamat. Kita tak nak yang berlenggu. Itu kita tak nak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami dalam Musnadil Firdaus. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan baca olehmu pada ketika itu, Allahumma fukka raqabati minan nari wa'udzubika minas salasi wal aghlal. Apa maksud dia? Ya Allah, merdekakanlah, iaitu bebaskanlah leherku ini daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada segala rantai dan belenggu di dalam api neraka. Jelaskan? Okey. Kemudian maka basuh kakimu yang kanan serta kedua mata kakimu. Lepas tu kita basuh kaki kita yang kanan dan mata kaki, jari kaki tersebut. Dan hendaklah engkau selati dengan akan segala anak jarimu. Jadi segala anak jari tu dia kena pastikan air tu masuk dan kena termasuk bawah-bawah kuku. Sebab itu jangan simpan kuku tuan-tuan. Jangan suka simpan kuku, susah nak jaga. Lebih baik potongkan senang sikit. Tu maksud dia. Jari kakimu dan kanan dengan jari kelingkingmu. Jadi apa? Dan hendaklah engkau selati akan segala anak jarimu yang kanan dengan jari kelingking tanganmu yang kiri. Ini cara dia. Lepas tu, dan engkau masukkan jari kelingking tanganmu yang kiri itu di bawah segala jari kakimu yang kanan. Yang kanan, maka engkau selati dengan jari kelingkingmu yang kiri. Dan baca olehmu pada ketika itu, Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim yauma tazillul aqdamu finnar. Maksudnya, ya Allah tetapkanlah kedua-dua kakiku di atas titian siratal mustaqim bersama dengan kaki-kaki hamba-Mu yang soleh. Di mana pada hari itu akan tergelincirnya kaki-kaki manusia ke dalam jurang api neraka. Okey. Kemudian engkau membasuh, maka engkau membasuh kakimu yang kiri seperti yang demikian itu, dan baca pada ketika itu, Allahumma inni a'udzubika min an tazilla qadamai ala sirati yauma tazillul aqdamul munafiqina finnar. Yang bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku ke dalam jurang api neraka. Itu yang kita doa. Supaya tak masuk dalam jurang api neraka ketika aku melalui titian sirat, di mana pada hari itu akan tergelincirnya kaki-kaki orang munafik ke dalam jurang api neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Dan hendaklah engkau basuh kedua kakimu itu lebih daripada had yang wajib. Kan buku lali tu kan. Buat lebih. Buat sampai atas. Okey, lebih. Sebab ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa wajib. Itu yang kita nak kejar tu. Okey. Dan hendaklah engkau basuh kedua kakimu itu lebih daripada had yang wajib hingga setengah betismu. Kalau boleh setengah betismu. Dan hendaklah engkau basuh sekalian yang demikian itu 3 kali. Basuh sampai 3 kali. Maka apabila engkau selesai daripada mengambil wuduk, maka angkatkan kepalamu ke langit dan baca olehmu doa. Lepas tu angkat kepala di langit dan baca doa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta
amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfir li kulla dhanbin wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dhikran kathira wa usabbihuka bukratan wa asila. Itu doa dia tuan-tuan. Maksudnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang satu, tiada syirik baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah dan Rasulnya. Maka maha suci engkau wahai Tuhan dan serta dengan segala pujian bagimu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali engkau. Aku telah berbuat kesalahan dan aku bertaubat kepadamu, maka ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya engkau Tuhan yang menerima taubat hamba-Mu dan engkau sangat kasih kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah aku di dalam golongan orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dalam golongan orang yang soleh. Dan jadikanlah aku orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Dan jadikanlah aku orang yang selalu menyebutkan nama-Mu dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadamu pada waktu pagi dan petang. Itu makna daripada doa setelah wudu. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. InsyaAllah kita amalkan apa yang diajarkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ini. Dan kita amalkan juga apa yang telah diterangkan, doa-doa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa membaca akan segala doa ini di dalam ia mengambil wuduk, siapa yang baca doa ini bila dia ambil wuduk, nescaya keluar sekalian dosanya. Semua dosa-dosanya akan keluar daripada anggotanya dan dipaterikan atas suratan. Dipaterikan atas suratan yang tersurat. Maksudnya dimaterialkan, dicopkan. Lebih kurang macam itulah. Atas suratan dan yang tersurat dalamnya pahala mengambil wuduk. Jadi pahala mengambil wuduk tu dijamin pada diri dia itu dengan stempel cap, iaitu dengan sebuah cop dan diangkat. Dan juga dia diangkat baginya di bawah arash. Maka sentiasa ia mengucap tasbih akan Allah dan mengucap takdis, iaitu mensucikan ia akan dia, iaitu Allah SWT, dan disuratkan baginya pahala yang demikian itu hingga hari kiamat. Jadi disuratkan baginya pahala-pahala itu telah dijaminkan atau ditetapkan, disuratkan hingga hari kiamat. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, man dzakarallaha inda wudu'i tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillaha lam yathur minhu illa ma asabahu alma. Apa maksudnya? Iaitu apa? Bahawasanya barang siapa yang menyebut zikrullah, berzikir pada Allah, iaitu doa-doa yang di dalam wuduk itu pada ketika ia mengambil wuduk, nescaya mencucikan Allah SWT akan segala badannya. Dan siapa yang tiada menyebut zikrullah pada ketika ia mengambil wuduk, nescaya tiada suci daripadanya melainkan anggota yang kena wuduk itu jua. Hadis ini diriwayatkan oleh apa? Imam Ad-Daraqutni dengan hadis yang lemah menurut Imam Al-Iraqi. Tak ada masalah, ini fadailul a'mal. Jadi jangan terlalu allergic dengan dhaif je. Ni tak boleh pakai, ni sesat dan lain-lain. Tak. Ulama berkata bahawa hadis yang lemah, hadis yang dhaif boleh untuk diamalkan sebagai fadailul a'mal. Ini kan fadailul a'mal, doa-doa, benda-benda baik, tarhib. Tidak masalah. Dia bukan menentukan perkara yang haram dan yang halal. Berdoa ini adalah perkara yang baik dan isinya juga baik. Dia tidak ada kena-mengena perkara yang halal dan haram. Jadi, yang saya risau kita sekarang kat Malaysia,
Orang awam pun kononnya allergic sangat dengan hadis yang kononnya dhaif dan lain, padahal dia hierarki hadis pun dia tak reti. Bila dengar je dhaif dia dah allergic. Tu tak boleh macam tu. Okey, ini ulama-ulama besar yang meriwayatkan hadis-hadis ini dan dia masukkan sebagai fadailul a'mal. Tidak ada masalah. Dan ulama dah lama dah mengamalkannya. Islam tambah khair, tambah baik. Berapa berbondong-bondong orang masuk Islam dibandingkan orang yang terlalu kisah dengan isu-isu ini, akhirnya dia melupakan amal tersebut. Itu tujuan dia fadailul a'mal. Okey, makruh dalam wuduk itu 7 perkara tuan-tuan dan puan-puan. 7 perkara dalam wuduk yang makruh ni. Okey, pertama, memercikkan air daripada kedua tangannya. Memercikkan air pada kedua tangan dia. Okey, ini adalah perkara yang makruh. Kedua, menamparkan air ke muka dan kepala. Macam ni. Splashes. Macam ni lah. Splashes. Dia buat macam ni. Macam tu. Itu tak boleh, makruh. Ketiga, berkata-kata sewaktu tengah ambil wuduk cakap, tak boleh. Keempat, membasuh segala anggota daripada 3 kali. 3 kali dia buat lebih sebab syak ke, dia was-was ke. Ini penyakit tuan-tuan, penyakit. So jangan, kalau boleh jangan. Kelima, menumpahkan air, sengaja membazir-bazir air, buang-buang air, tumpah-tumpahkan air, tak boleh. Sekira-kira lebih daripada hajat sebab kerana was-was jua. Jadi sebab was-was dia lebih-lebihkan, tak boleh. Kerana bagi orang yang was-was itu, syaitan menyukakan dengan mereka itu. Sebab apa? Dengan was-was itu, syaitan sukalah dengan orang yang was-was ini. Dinamakan akan dia walhan. Iaitu syaitan yang suka buat was-was ini, nama dia syaitan walhan. So kita jangan mudah was-was. Tapi Ustaz, sebab tu kenapa kita sunat talafuz bin niat? Itu kan was-was? Bukan. Itu mentakkidkan. Supaya kita fokus, kita khusyuk. Nak niat ni, niat apa? Contoh dia, orang ada mungkin dia tengah sibuk dengan masalah dia, dengan bisnes dia, dengan apa dia. So bila dia solat tu, dia Allahu Akbar tu, dia dah tak fikir solat apa, dia ikut je, dia duduk fikir benda lain dah, dia melayang. Allahu Akbar tu dah. Jadi niat tu pun niat terus Allahu Akbar, tapi otak dia duk fikir lain. Sah ke tak sah solat dia? Boleh tak sah kalau tidak dimasukkan niat dalam hati tersebut. Jadi bila dia, okey aku nak solat Zuhur, ni tengah fikir benda lain. Okey, jap nak solat Zuhur. Sholli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblati imam atau makmum lillahi taala. Allahu Akbar. Itu kan boleh. Bila dia lafazkan niat, bila dia takbir Allahu Akbar, dia boleh fokus dengan apa yang dia sedang melakukan. Okey. Tapi yang ni sengaja lebih sebab apa? Sebab was-was, tak boleh. Keenam, memakai air yang terjemur pada matahari. Maksud dia air musyammas, tuan-tuan. Air musyammas yang terkena matahari pada bencana yang menerima tukul karat. Matahari yang berkarat, bencana dia boleh berkarat, kena matahari ni bahaya pada negeri panas dan dipakai pada ketika panasnya itu. Dia sedang panas ni kita pakai juga. Ini bahaya kerana apa? Boleh menyebabkan sopak ataupun baras. Sebab itu perlu dijauhi. Ketujuh, memakai air yang sangat panas atau yang sangat sejuk. Kat Malaysia ni tak adalah. Kalau duduk kat Morocco, kat UK, kat Maghribi, kat France, dekat negara Eropah, contoh dia musim sejuk, air gas pula habis. Aduh, berwuduk itu terpaksa lah. Tapi sikit-sikit. Itu tak masalah lah. Kalau boleh panaskan air dulu. Tapi jangan panas sangat. Pasang air panas yang panas pegang pun dah tak mampu. Tak boleh juga. So dia kena sedang-sedang saja. Mutawasit. Kena tengah-tengah sahaja. Itu lebih baik kan tuan-tuan. Okey, dan ketahui olehmu bahawasanya sekalian yang tersebut di dalam wuduk itu ada di dalamnya yang fardu dan ada di dalamnya yang sunat. Jadi kita tahu dalam berwuduk ini ada yang fardu, rukun, maksud dia ada yang sunat, iaitu bukan rukun, dipanggil sunat. Okey, so kita sekarang nak tahu fardu atau rukun wuduk itu 6 perkara. Ingat, fardu atau rukun wuduk itu ada 6 perkara. Perkara pertama,
Iaitu niat seperti dikatakannya nawaitu raf'al hadasi. Yang pertama adalah niat. Dia kena tahu nawaitu raf'al hadasi. Maksudnya sahaja aku mengangkatkan, menghilangkan hadas yang kecil. Atau dikatanya nawaitu raf'al hadasi listibahati salat. Sahaja aku mengangkat hadas kerana mengharuskan solat. Ini jadi wuduk lah. Kalau yang saya sebut tadi apa? Nawaitu at-tayammuma listibahati salat. Tayammum untuk mengharuskan dia melakukan solat. Itu tidak raf'ul hadas tapi hanya istibahati salat. Kalau ini jadi wuduk lah. Ini sama yang kat depan tadi, yang ni lah sama. Yang tadi listibahati solat maksud dia bahagian daripada raf'il hadas. Bukan termasuk daripada tayammum. Okey, saya betulkan yang tadi. Okey, sahaja aku mengangkat hadas kerana mengharuskan solat atau barang sebagainya atau yang lain-lain, dan tempat niat itu dibesertakan dengan permulaan daripada membasuh muka seperti yang telah terdahulu sebutnya itu. Niat itu tadi nawaitu raf'al hadasil asghar. Ini kena sama dengan air yang kena kepada muka tadi. Kedua, membasuh muka seperti yang telah dahulu sebutnya itu. Ingat, basuh muka seperti yang dia telah sebutkan tadi. Yang ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua siku seperti yang tersebut dahulu. Kedua tangan dan kedua siku. Keempat, menyapu setengah daripada kepala ataupun rambut yang pada had kepala. Okey. Kalau rambut tu macam ni boleh basuh ni? Tak boleh lah. Kalau rambut tu panjang, kita basuh yang dekat kepala maksud dia. Okey. Lepas tu, kelima, membasuh kaki serta mata kaki. Mata kaki pun kena basuh. Basuh kaki serta mata kaki. Yang keenam, tertib. Pastikan kita wuduk tadi kena tertib. Tertib adalah bermula daripada niat, basuh wajah sampai ke kaki. Tak boleh kaki dulu baru niat. Tak boleh. Okey, ada pun yang lain daripada fardu yang 6 ini, maka iaitu semuanya itu sunat muakkad. Jadi selain daripada 6 ini, semuanya sunat muakkad dan fadilahnya itu amat banyak. Jadi sunat muakkad ni fadilah banyak, so kena buatlah tuan-tuan dan puan-puan. So jangan tak buat. Okey, dan pahalanya amat besar. Pahala dia pun sangat besar. Dan yang meninggalkan akan dia amat rugi. Siapa yang tinggalkan benda yang sunat ni rugilah. Rugi. Dan jikalau ada cedera yang fardu itu, nescaya menyempurnakan akan dia oleh segala yang sunat itu. Jikalau ada cedera yang fardu tersebut, sunat itu boleh menyempurnakan. Maksudnya fadail. Fardu itu sah, cuma mungkin tidak berapa sempurna. Dengan contoh dia basuh 3 kali kan sunat. Siapa tahu dengan basuh yang pertama tu mungkin tak kena semua. Tapi bila basuh yang kali kedua kena semua, dia menyempurnakan itu. Wallahu alam bisawab. Okey tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita dah habis fasal yang pertama dan fasal kedua, fasal baitul khala atau tandas, dan kita dah habis fasal kedua tentang berwuduk. InsyaAllah setelah ini, pada minggu depan kita akan masuk kepada fasal yang ketiga pada menyatakan adab mandi junub. Adab mandi junub dan juga pembahasan yang tentang masalah iaitu adab tayammum, insya-Allah. So kekal dalam iman, jaga diri, jaga iman. Jangan lupa kita bertemu lagi minggu hadapan. InsyaAllah kita sentiasa istiqamah dalam pengajian kita. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.